Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda sedang menonton Kupi-Kupi Go Seram. Sebelum saya memulakan video pada hari ini, ingin saya war-warkan akan ada sesuatu yang akan menyertai kita di Kupi-Kupi Seram. Kita tengok apa benda tu. Nak tukar mana ni? Badan aku. Asal badan aku macam ni? Korang siapa? Itu adalah sebuah patung yang bernama Tego. Apakah peranan Tego di dalam Kupi-Kupi Seram? Adakah animasi baru, co-host baru, ataupun itu adalah maskot baru? Saya akan reveal di episod yang akan datang. Tapi untuk hari ini, kita teruskan dengan perkongsian kita seperti biasa. Nama aku Marisa. Kisah yang aku akan ceritakan ni berlaku bukan di negara kita, tetapi ia berlaku di United Kingdom sekitar tahun 1998 dahulu. Waktu tu, aku adalah seorang pelajar yang bekerja sambilan menjadi pembantu penyelidik seorang profesor yang kami gelar sebagai Profesor Roger ataupun singkatannya Prof Roger. Prof Roger ni di dalam lingkungan 55-56 tahun macam tu, rambutnya hitam, sentiasa kemas, misai dia melentik, orangnya tak juga tinggi, tak juga pendek, sederhana. Seorang yang peramah, wajahnya nampak tersenyum pada setiap masa dan dia ni antara prof yang popular di universiti kami. Prof Roger mengajar subjek sejarah seni ataupun bahasa orang putihnya art history. Sebagai contoh, kami akan mengkaji dan menganalisis sesuatu objek bersejarah dan cuba untuk memahami sejarah seni di sebalik objek tersebut. Seperti lukisan Mona Lisa, seni di sebalik ukiran patung piramid Mesir, ataupun sejarah seni di artifak-artifak zaman Babylon. Itulah kepakaran Prof Roger ni. Dia ni boleh kata obses dengan seni-seni zaman silam. Malah dia antara sosok yang dihormati kalau melibatkan sejarah seni di universiti tempat kami belajar ni. Nak dijadikan cerita, tibalah waktu cuti semester. Masa-masa cuti selalunya pelajar-pelajar dari luar negara memang jarang pulang ke rumah. Sebab dulu-dulu tiket mahal, tak macam sekarang ni banyak promo. Aku dan kawan-kawan yang lain pun tak pulang. Kami ni lebih suka untuk cari kerja sementara menunggu cuti habis. Aku sendiri pun dah berjanji dengan Profesor Roger sepanjang cuti semester aku akan bekerja untuk dia. Dengan itu, hampir setiap harilah aku akan berada di pejabat Prof Roger, urus dokumen lah, susun fail lah, cari maklumat penyelidikan dan sebagainya. Sehinggalah ada satu hari, semasa aku sedang sibuk menyusun fail di pejabat, Prof Roger tersengih-sengih mendekati meja aku dan berkata, "Marisa, tengah hari nanti kita pergi ke sebuah rumah. Saya nak bawa awak tengok satu lukisan." Aku pun iakan sahaja sebab ini bukan pertama kali aku ikut Prof Roger tengok artifak bersejarah di luar kampus. Selain dari rumah ke rumah, kami juga pernah ke kawasan-kawasan yang tidak masuk di akal. Contohnya di dalam hutan, di dalam gua, atas bukit. Pendek kata, di mana kawasan yang ada ditemui artifak bersejarah, disitulah ada Prof Roger untuk mengkaji seni di sebalik artifak tersebut. Jadi ajakan Prof Roger kali ini bukanlah sesuatu yang baru untuk aku. Selepas makan tengah hari, aku dan Prof Roger pun bertolak dari kampus kami ke sebuah rumah yang terletak di pinggir sebuah bukit. Sempat aku bertanya kepada Prof Roger yang ini lukisan apa. Prof Roger kata, Kalau kau nak tahu, gambar ni dah lama saya cari. Ini adalah gambar seorang wanita bernama Antoinette. Selepas mendengar Prof Roger cakap macam tu, aku tanya lagi, "Antoinette ni siapa, Prof?" Prof Roger kata, Antoinette ni adalah seorang puteri. Kisahnya agak tragik. Beribu-ribu tahun dahulu, legenda menceritakan Antoinette ni hilang tanpa jejak. Tiada siapa yang tahu dia ke mana. Ada yang cakap dia diculik, ada yang cakap dia melarikan diri. Prof Roger menceritakan ini dengan raut wajahnya dan gerak-geri tangannya menambah lagi kekusyukan aku mendengar. Aku pun tanya, "Apa yang jadi dengan Antoinette, Prof?" Prof kata, Tiada siapa yang tahu. Tapi apa yang pasti, dia hilang sejurus selepas lukisan yang kita nak tengok ni disiapkan. Raja pada waktu itu, ataupun ayah kepada Antoinette, sedih sangat. Dia segera mengarahkan lukisan ini di sorok.
Mengikut legenda, hanya ada beberapa orang sahaja yang pernah melihat lukisan ni. Raja sendiri pun tak pernah tengok. Prof. Roger cerita sambil dia berpaling melihat aku, matanya dibesarkan, keningnya diangkat dan dia tersenyum lebar. Aku pun takut mendengar dan melihat gelagat Prof. Aku kata, "Prof, jangan tengok saya, tengok jalan di depan tu." Sambil aku tersenyum kekok sementara dia tertawa. Aku tanya lagi, "Kenapa pula lukisan ni ada dengan orang yang kita nak jumpa ni, Prof?" Prof. Roger kata, Orang yang kita nak jumpa ni adalah keturunan keluarga yang dipertanggungjawabkan untuk menyorok lukisan ni. Lukisan ni diwariskan dari tahun ke tahun sehinggalah hari ini diorang mahu melepaskan lukisan ini kepada orang lain. Orang lain tu siapa? Sayalah yang sanggup menjaga lukisan disumpah ni. sambil dia ketawa. Perjalanan mengambil masa 1.5 jam. Pumpang-pumpang kami bercerita tentang sejarah seni dan mengumpat tentang orang-orang di universiti. Kami pun tiba di sebuah rumah agam yang terletak di bawah bukit. Kami berdua tengok dari jauh rumah ni dan perasan ini adalah sebuah rumah yang besar tapi tidak dijaga dengan rapi. Lingkaran tumbuhan naik di dinding rumah. Keadaan halaman rumah dipenuhi rumput lalang yang tinggi dan kawasan persekitaran sekali pandang tak nampak macam ada orang yang tinggal. Perlahan-lahan Prof. Roger memandu masuk ke dalam halaman rumah dan menuju terus ke depan rumah. Di depan rumah kami perasan seorang lelaki yang umurnya baya-baya Prof. Roger juga melambai-lambai dari jauh sambil tersenyum. Kami keluar dari kenderaan, lelaki itu memperkenalkan diri dia sebagai Gerald. Dia adalah cucu kepada pemilik rumah agam tu, seorang wanita yang berumur 98 tahun. Gerald membawa kami masuk dan duduk di ruang tamu. Di situ, nenek Gerald sedang menunggu kami. Kami memperkenalkan diri dan perasan wanita tu memang dah nampak tua. Dialah sudah berumur 98 tahun. Di sebelah wanita tu ada satu kain satin merah yang menutupi sekeping gambar lukisan minyak ataupun oil painting. Prof. Roger tanya, Adakah ini Antoinette? pertanyaannya dijawab oleh Gerard, katanya, "Ya, inilah Antoinette." Prof. Roger tersenyum dan kata, Wonderful. sambil dia menggosok kedua-dua tangannya. Pada waktu ini lukisan tersebut masih lagi ditutupi oleh kain satin merah. Prof. Roger berkata, Gerard, bukalah. Tunggu apa lagi? permintaan Prof. Roger ini membuatkan Gerard dan neneknya terdiam. Mereka berpandangan sesama sendiri. Gerard kemudian berkata, "Terus terang saya cakap, tidak ada salah seorang keluarga kami pun yang pernah melihat lukisan ini." Dengar Gerard cakap macam tu membuatkan aku dan Prof. Roger terdiam. Sejurus selepas mendengar ini, senyuman Prof. Roger tadi hilang. Kini banyak persoalan yang bermain di minda dia dan juga aku. Prof. Roger tanya, Sejak lukisan ni di dalam simpanan keturunan kamu, seorang pun tak pernah tengok. Gerard mengangguk dan berkata, "Ya, kami percaya ini adalah lukisan yang disumpah. Sesiapa yang melihat lukisan Antoinette ini akan hilang tanpa jejak." Mengikut legenda, pelukis asal lukisan ini adalah seorang pembantu istana yang mempunyai hubungan sulit dengan raja ataupun ayah Antoinette. Tapi bila hubungan mereka ini terbongkar, wanita ini dihalau keluar oleh permaisuri. Tapi sebelum dia sempat keluar dari istana, dia menawarkan diri untuk melukis satu lukisan untuk puteri Antoinette. Antoinette bersetuju, tapi malang 1000 kali malang, wanita tadi juga adalah seorang ahli sihir. Disebabkan sakit hati dan patah hati dengan raja, dia membalas dendam terhadap anak dia, iaitu puteri Antoinette. Setelah lukisan ini disiapkan, Antoinette dan wanita tadi hilang tanpa jejak. Hanya lukisan ini yang ditemui di dalam bilik Antoinette pada waktu itu. Aku dan Prof. Roger khusyuk mendengar kisah Gerard ini sebelum dia menyambung lagi. Apa yang paling menyeramkan berlaku kepada permaisuri. Orang pertama yang masuk ke bilik Antoinette adalah permaisuri. Dia melihat kawasan sekeliling dan perasan lukisan tu terletak di atas katil Antoinette. Bila permaisuri mengangkat dan melihat lukisan tu, dia menjerit dengan sangat kuat. Jeritannya dikabarkan boleh didengari oleh seluruh istana, membuatkan semua orang berpusu-pusu ke bilik Antoinette. Mereka dikejutkan dengan permaisuri yang sedang melutut di lantai, meraung-raung. Dan yang paling menyeramkan, dia mengorek biji matanya sendiri.
sementara lukisan tu di sebelah dia. Orang yang berada di situ keliru dengan apa yang terjadi. Satu persatu mereka mendekati permaisuri dan melihat lukisan di sebelahnya. Dan satu persatu mereka terjun dari tingkap bilik ke bawah. Bila aku mendengar kisah daripada Gerald ni, meremang bulu roma aku. Tetapi tidak untuk Profesor Roger. Semakin Gerald bercerita, semakin lebar senyumannya teruja. Begitu juga dengan Gerald, dia bercerita pun dengan matanya terbeliak, raut muka dan gerak-geri tangannya. Melihat gelagat mereka berdua ni, kata aku dalam hati, diorang ni sesuai sangatlah. Aku pun buka mulut dan bertanya, Gerald, macam mana lukisan ni ada dengan keluarga korang pula? Gerald menceritakan, semasa waktu kejadian, keadaan di bilik Antoinette huru-hara, kucar-kacir. Salah seorang pembantu istana yang berada di situ adalah moyang kepada moyang kepada moyang kepada moyang keluarga Gerald. Dia kemudian segera mengambil kain satin merah yang terletak di atas katil Antoinette dan menutup lukisan tu dengan kain satin tadi supaya tiada sesiapa yang melihat lukisan tu. Disebabkan semua orang takut dengan lukisan tu, tiada siapa yang mahu memegang apatah lagi menyimpan lukisan tu. Sedih dengan apa yang berlaku kepada permaisuri, raja tidak mahu sesiapa pun melihat lukisan tu. Tetapi dia arahkan lukisan tu untuk disimpan sebab dia percaya kehilangan Antoinette ada kaitan dengan lukisan tu. Raja arahkan moyang kepada moyang kepada moyang kepada moyang Gerald menyorok lukisan tu sehinggalah di tangan keluarga Gerald pada hari ini. Kata Gerald lagi, tujuan utama dia panggil Prof. Roger ke situ sebab keluarganya sudah membuat keputusan untuk memberikan lukisan tersebut kepada orang lain yang sanggup untuk menjaga. Sebab neneknya pun sudah tua. Generasi Gerald pula tiada siapa yang mahu menggalas tanggungjawab ini. Nenek Gerald yang duduk di bangku tadi mendengar semua perbualan kami hanya mengangguk perlahan setuju. Gerald kata, kami tahu di United Kingdom ni hanya ada seorang sahaja yang layak untuk kami berikan lukisan ini, iaitu kamu. Sambil Gerald menunjuk kepada Prof. Roger. Pada waktu ini Prof. Roger dah teruja, terlakar senyuman lebar di wajahnya sejak dari tadi lagi. Dia menepuk tangan dan berkata, Wah, wah, wah. Cerita yang indah, beautiful, beautiful. Baik, saya terima. Akan saya jaga lukisan ini seperti juga saya jaga nyawa saya sendiri. Sejurus selepas Prof. Roger cakap macam tu, tiba-tiba lukisan di sebelah nenek Gerald tadi bergerak. Kain satin merah tadi perlahan-lahan terjatuh. Kesemua kami di situ tertumpu kepada lukisan tu. Kalau kain tadi jatuh sepenuhnya, kami semua di sini akan melihat lukisan Antoinette. Satu lukisan yang telah disembunyikan sejak beribu-ribu tahun dahulu. Kalau lukisan ini terdedah sepenuhnya, adakah kami juga akan disumpah seperti ia menyumpah permaisuri yang menatap lukisan ini ribuan tahun yang lalu? Di saat ini, masa ibarat diperlahankan. Kain satin merah terjatuh perlahan-lahan ibarat cerita telenovela yang dislomokan. Di sinilah kami semua terfikir, adakah hari ini kami akan melihat lukisan ini setelah beribu-ribu tahun ia cuba disembunyikan.